المتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يعلم يا فتاح يعلم يا فتاح يعلم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Muka surat 31. Jauh ya. Dan kata musannif was-sam'u wal-basar al-muta'alliqan bi jami'il mawjudat. Dan kata musannif, siapa dia musannif? Iaitu Syekh apa tu? Ahmad bin Yusuf As-Sanusi. Dia bersama musannif tu kena pada Imam Sanusi, bukan kena pada Syekh Zainuddin. Zainuddin tu syarah dia buat terjemah. Tapi yang bahasa Arab tu takkan Syekh Zainuddin buat bahasa Arab tu. Kata musannif iaitu Syekh Ahmad bin Yusuf As-Sanusi, yang gelaran pada iaitu Syekh Sanusi. Dia kata was-sam'u wal-basar al-muta'alliqani bi jami'il mawjudat. Artinya yang kelima daripada sifat ma'ani itu. Artinya yang kelima daripada sifat ma'ani itu ialah sama, iaitu sifat sama. Artinya mendengar. Itu terjemahan. Mendengar dengan sifat pendengar lah. Dan yang keenam daripada sifat ma'ani itu ialah basar. Artinya melihat. Iaitu melihat dengan sifat melihat. Ini kita dah maklum lah, ini terjemahan ni kita dah belajar waktu sekolah lafaz lagi. Waktu terjemah sama tu. Ni dia tempat berbeza lah ni. Dua nama tu tak ada hafal. Sorry. Dulu apa dulu? Dulu sekolah apa memang Sehari ada tu. Dulu sehari ada Tak ada. Sekolah putih saja ni. Fardu Ain dia panggil sekolah Fardu Ain Saya dari sekolah hafal tu. Okey, baik. Sekolah agama panggil? Sekolah agama. Okey, baik. Jadi terjemahan itulah. Sekolah-sekolah rendah dulu dia terjemah melihat, mendengar. Baik, ini dia nak bahas. Jadi sifat sama' dan basar itu yang ta'aluk kedua sama' dan basar itu dengan sekalian mawjudat. Jadi sifat sama' dan basar yang ta'aluk, yang berfungsi keduanya, dia peranan dia tu, dia punya kerja dia tu dengan sekalian mawjudat. Apa maksud mawjudat?
Nampak dia tafsir lagi sekali. Artinya bermula sama dan basar pada hak Allah Ta'ala itu. Disebut pada hak, yakni pada zat Allah Ta'ala itu. Hak dengan mana zat. Ataupun bahasa kita dengan diri. Bermula sama dan basar pada diri Allah Ta'ala itu, pada zat Allah Ta'ala itu, ialah dua sifat yang wujudi keduanya. Yani iaitu nama bagi dua sifat yang wujudi, yang bangsa ada. Sifat tu, nisbah tu bangsa ada. Diri sifat tu ada. Ada kedua tu di mana? Yang berdiri keduanya, sama dan basar itu, dengan zat Allah Ta'ala ini, pada zat Allah Ta'ala. Apa maksud berdiri? Yang ada keduanya pada zat Allah Ta'ala. Berdiri dengan mana ada. Kalau sebut berada tu soalan kata bertempat pula. Betul kata ada. Yang ada kedua-dua sifat sama dan basar itu di zat Allah. Maksudnya diri sifat tu ada. Macam mana kata ada? Sekira-kira lau kusyifal hijabu, jikalau dibukakan hijab pada kita, nescaya kita boleh melihat sifat sama dan basar itu. Tapi bukanlah di dunia ni. Kalau buka hijab di syurga esok, boleh kita nak tengok. Tu sifat sama basar tu ada, diri sifat tu ada. Tu maksud dia. Baik. Tu tak dapat yang mana? Tengok depan nanti. Lagi pula yang ta'aluk keduanya, sifat sama dan basar itu, ini yang bergantung keduanya ataupun yang berfungsi keduanya, sifat sama basar itu, dengan sekalian yang mawujud, dengan sekalian perkara yang ada. Sekalian perkara yang ada, sifat sama dan basar itu dia berfungsi. Akan datang disebut bawah tu nanti. Tapi tak apalah, kita sebut secara lalu lah. Kalau bawah tapi tak apalah, tunggu bawah tu lah senang. Kalau kita uraskan pun jadi 2-3 kali ulang pula. Baik. Kata sekalian yang mawujud tu tambah sikit, yakni sama ada qadim ataupun baharu. Kata mawujud tu, sifat sama dan basar itu dia bertakluk dengan sekalian yang perkara yang ada tu, tulis itu, yakni sama ada qadim ataupun baharu. Sama ada qadim ataupun baharu. Jadi zat Allah, sifat Allah Ta'ala tu qadim. Allah Ta'ala mendengar dan Allah Ta'ala melihat. Allah Ta'ala melihat dan mendengar, zat yang qadim, zat dia yang qadim, lagi pula mendengar dan melihat sifat yang qadim. Sifat apa? Sifat ma'ani. Tu. Begitu juga baharu. Baharu ni apa? Makhluk. Jadi sifat sama dan basar itu dia berfungsi kepada perkara yang baharu. Apa dia? Makhluk. Tuhan mendengar daripada makhluk ni dan Tuhan melihat. Sebab tu kita kata mawujud tu terbagi pada dua, sama ada qadim ataupun baru. Bergantung kedua tadi tu atas wajah meliputi. Yang ni di atas jalan meliputi ni maksud merangkumi. Meliputi ni merangkumi semualah kita kata. Di atas jalan merangkumi akan sebagai ta'aluk yang lebih atas ta'aluk ilmu. Apa maksud ta'aluk yang lebih? Tulis itu. Akan sebagai ta'aluk yang lebih, ta'aluk yang lain di atas ta'aluk ilmu. Dia sifat ilmu pun meliputi juga. Tapi meliputi sifat ilmu dengan mengetahui perkara yang wajib, perkara yang mustahil, perkara yang harus.
Sifat sama basar dia meliputi juga. Tapi meliputi itu dengan perkara yang maujud. Perkara yang maujud itu pula sama ada qadim ataupun baru. Itu kata lain daripada sifat ilmu. Sebab kita maklum, sifat ilmu pun dia panggil takluk apa dia? Takluk inkishaf juga. Sama basar pun takluk inkishaf juga. Maksud nyata. Kalau kitab ni terbuka. Apa maksudnya? Yang ni nyata bagi sifat ilmu, dia mengetahui dengan perkara wajib, perkara mustahil, perkara harus. Nyata bagi sifat sama, dia melihat dengan perkara yang sama. Nyata dengan sifat sama, mendengar dengan perkara yang ada. Sama ada perkara yang ada itu qadim ataupun baharu. Begitu juga sifat basar. Nyata dengan sifat basar, Allah Ta'ala melihat sama ada qadim ataupun baharu. Tu kita jawab gitu. Boleh sempurna semua. Tu tempat beza dia. Kalau ilmu dah, ilmu dia merangkumi semua tu. Dia nyata bagi sifat ilmu tu mengetahui dengan perkara yang wajib. Tak kira lah benda tu wujudi ke, benda tak wujudi ke, dia tak tahu. Sama ada qadim ataupun baharu. Itu sifat ilmu. Itu berbeza. Sebab tu dia datangkan bila dua dia sama dan basar tu sekali. Sebab sifat sama basar tu dia datangkan sekali, sifat kelima, sifat keenam dia datang sekali. Sebab apa? Sebab sifat sama dan basar tu dia punya takluk tu takluk ikhtisyaf. Dan dia bertakluk pada benda yang wujudi. Tu. Cuma berbeza, nyata bagi sifat sama mendengar, nyata bagi sifat basar melihat. Tu saja. Kerja dia bawah tu semua sama. Baik. Dan ada pun pada hak yang baharu. Hak baru ni pada diri makhluk, pada zat makhluk. Maka samaknya itu, sifat samaknya itu, samak baharu tu ialah quwwah. Bukan kuat. Bahasa Arab ni. Iaitu satu kekuatan. Kalau terjemah tu satu kekuatan. Kalau cakap kuat tu tak faham. Itu kuat yang ditaruhkan. Apa kan kuat? Satu kuat, satu kekuatan yang ditaruhkan. Ini yang dijadikan Allah Ta'ala pada urat. Bukan pada erti. Alif rota tu kalau kita menjawi. Pada urat yang terhampir pada patak telinga. Patak telinga ni patak dasar telinga. Patak ni bahasa orang Petani dengan orang Kelantan. Kalau dia tengah kita tengah basuh tengah buat gulai tu, lepas tu koin bawah tu dia kata, koin patak tu kata. Dasar lah. Ya. Nanti kalau orang KL dengan patak apa jangan faham. Ini bahasa. Jangan salah faham. Pada dasar pada di hujung telinga lah dia kata. Dekat hujung tu telinga tu. Dia anak telinga kita tu lah. Tuhan letak pendengaran kita tu hampir pada dasar telinga ni, hampir pada hujung telinga. Orang Terengganu pakai patak juga, Terengganu. Sama juga dengan Kelantan, sama juga. Dan Kelantan ni juga 3. Baik, habis. Jangan salah faham dan basar itu syukur. Dah betul lah, ilah orang biasa. Benda tak memang dalam kitab gitu. Mau ni kan ada buat kitab penawas majemah kan. Lepas tu dia kata apa? Dia kata seorang yang jemaah itu kalau ada orang sakit yang mana orang tu menjaga dia, tidak ada orang yang bicara pada dia. Dia tu bicara. Apa bicara? Tidak, kalau masa kadang tidak ada bicara. Tak ada orang menguruskan. Tapi tidak ada orang bicara pasal sakit. Cakap
Tak ada bercakap orang sakit juga. Bukan tak ada bercakap sakit tu. Tidak ada orang yang menguruskan sakit tu. Kalau ada menguruskan sakit tu, maka dia usulkan semain doa. Jadi bicara. Memang kalau tak faham tu, bicara. So, tak ada orang cakap dengan pesakit ni kan? Bukan tak ada orang cakap. Tidak ada orang yang mengendalikan pesakit tu. Dia tak cara, dia kata. Tak cara. Tak terasa, Dia kitab dengan itu, dah. Tengok ni. Orang tahu ada cakap tu? Ada cakap cara tak? Sama je. Dan basar itu kuwah yang dihujangkan, bukan hujung. Ini bahasa lama tadi. Yang diselamkan turun pada 2 urat. Islam ni maksudnya dia selam dia apa? Diselamkan ataupun diturunkan. Dia punya urat tu. Urat tu betul. Ni kalau siapa ngaji medik ni kena buka dah tu. Dekat urat mata tu, nanti dia macam ada tempat ujung tu. Kalau cuba buka, kalau tengok tempat apa telinga tu kan. Betul ada satu urat tu dihujangkan. Hujang ni bahasa lama, bukan hujung Oh, kita dulu itu dia hujung. Oh, Allah banyak tu. Yang dihujung kepada 2 urat, bukan hujung, bukan dia sebut hujung tu. Kalau hujung lah hujung dia tak buat. Diselamkan, maksudnya urat tu diselamkan. Mana dia masuk dalam. Kalau ada orang desain tahu lah. Sampai yang ambil desain dia tahu bahagian otak ni, tengok dekat mana. Diselamkan boleh. Tapi kita jangan orang dulu panggil dihujang. Hujang ni macam bahasa orang dulu juga. Tapi seorang Kelantan tak guna dah bahasa ni. Dia bahasa Pelangi dulu ni. Hujang. Yang dihujangkan ini diselam turunkan pada 2 urat. Yang berjumpa keduanya, 2 urat tu pada hadapan otak. Duduk kat depan otak. Ini tergambarkan fikiran kita ialah macam mana depan tempat. Ini ulama bahas, ini bukan medik Tapi ulama bahas tu betul. Ulama dulu dia bahas, dia tahu dia cara cakap tu bukan tahu. Ulama bahas ulama pun bahas doktor-doktor pun ambil benda orang Islam juga. Ulama Islam. Yusina apa semua. Tengok dia kata. Yang berjumpa ini, yang bertemu keduanya, 2 urat tadi tu pada hadapan ini, di hadapan otak. Dia duduk kat depan otak. Di atas wajah berputus-putus. Ni. Di atas wajah, dia kan otak tu kan bulat kan, dia macam putus-putus lah. Nampak tak belajar saya dulu? Dia macam ni. Macam cacing, tempat ada putus. Tu, dia nak buat tu, telinga tu. Seperti caman timba kulit kambing. Kita arumi juga apa? Caman timba baldi tu lah. Caman timba kulit kambing. Caman ni bahasa lama. Dia panggil apa macam gayung lah. Timba tu timba. Tapi caman tu. Ni bahasa lama juga ni. Saya pun dulu dengar Tok Guru hurai apa dia caman, tapi dia hurai bahasa lama. Dia tahu kulit kambing kan? Uping. Macam uping. Bahasa lain dia panggil caman. Cuba dia ambil caman. Otak kita nak lebih kurang tu. Nampak dia dah sikit gambar. Nampak tak caman tu? Dia bukan tak pegang tu kan. Cuba tengok apa dalam otak dia. Dia apa kan? Dia macam dia melengkung caman timba kulit. Dah ada tulis rupa tak? Ada rupa dia tak? Dalam kitab Rumi. Sepatutnya lainnya ada rupanya ni. Dia caman timba bagi kulit kambing. Dia kulit kambing. Tapi caman timba tu dia panggil. Timba tu timba baldi tu lah. Lepas tu caman tu dia tempat yang bulat tu. Dia panggil uping dia panggil. Dia macam uping kan.
Itu kencaman. Siapa orang KL memang tak faham. Saya lukis pun tak gambar juga. Sebab dia kalau yang tu dia macam otak dia pusing itu. Tak lukis tak patah ni. Bagi macam mana? Tuan tu Google. Memang tak tulis zaman tu masa lama. Google memang tak tulis. Dia tak ada bantu. Cuba cek Google bahasa tani kot. Google bahasa tani. Kelantan tak? Dia ni. Dia pegang apa kan? Dia macam ni. Dia macam dia terlalu. Dia ada bagi kuping. Apa bahasa KL ni? KL bagi bahasa apa? Kuping tu apa? Kuping bahasa kampung kan? Dia sama macam otak lah. Kita kena dia nak bandingkan. Dia macam otak kita nak kasi urat tadi tu. Tu dia nak cerita itu dia. Lepas tu dia dapat cerita tu. Tergambar sini bukan search kat Google, cari otak manusia, lepas tu dekat tempat pendengaran tu, lepas tu baru kita tahu macam kambing apa disebut caman tembaga kulit tu macam tu lah. Seperti nampak contoh caman timba kulit kambing. Inilah rupanya ni tak tulis. Cuma tengok yang otak yang macam sains yang kita belajar ni. Nak tahu sifat dengan makhluk ni. Ulama bahas. Siapa orang ambil sains? Belajar sains, kau tahu ni? Ada? Ni dalam ni tak ada orang apa komen dah ni. Malah nak carilah. Tak apalah. Yang penting kat situ lah benda kata. Inilah rupanya dia tak tulis. Tapi dia tulis tu. Atau atas kelakuan dua dal. Ni satu lagi ni. Ataupun di atas kelakuan, tambah sikit, huruf dua dal. Huruf dua dal. Tengok. Belakang tiap-tiap daripada kedua-dua dal itu berjumpa di belakang yang satu lagi. Dan kitab rumi ada tak rupa dia? Ada kitab rumi? Kitab rumi ada? Tu. Dia macam ni. Kitab rumi ada tulis tak yang dal macam rupa dia? Dia ada tulis? Dia ada buat tu. Dia bergadah. Dia berjumpa. Tu dah ada jumpa dah tu. Dia macam dal betul. Dal tapi jumpa kat buntut dia belakang. Dal macam dal. Nampak? Tapi dia kata atau ni mungkin ada satu lagi. Dia satu lagi. Atau ni satu lagi. Yang tadi tu lain. Tapi yang sebut ni siapa dia ni? Dan inilah ta'rif keduanya samak basar. Jadi dal tu satu lain. Ni bagi sifat apa ni? Samak kan? Dan inilah ta'rif keduanya. Ta'rif kedua kata apa? Seperti timba kulit tadi tu. Apa yang kata basar? Ialah satu kuah. Kekuatan yang dihujangkan pada dua urat. Atau atas kelakuan dua dal. Itu semua dua takrif tu daripada kata hukama. Hukama ni siapa? Orang-orang yang bijak. Orang-orang yang bijak pandai. Hukama, hakim. Hukama jamak perkataan hakim. Orang yang bijak pandai.
Bukan orang sains ni. Orang bijak pandai. Dia mungkin boleh jadi betul lah dia cakap tu. Baik. Ni kita ahli sunnah kita pula. Ni syarak punya. Tadi bukan. Tadi ahli hukamah. Dan ada pun daripada kata ahli sunnah. Maka sama itu ialah satu kuwah. Maka ke jika? Bukan jika maka. Belum betul kan? Jumpa lagi Ustaz? Jumpa? Dah. Nanti kalau siapa jumpa dalam Google tu, nanti tolong lukis kan? Tu. Pada penting lah, nanti hantar dalam grup. Dalam grup tak ada respon pun tu. Faham semua kot dalam grup daripada lama dalam online. Ya? Maka, dekat beli pada nanti kita makan. Ya, sampai ke depan. Cuba tengok. Sama otak manusia. Kendi lah kan? Dia bentuk dah. Ada bentuk dia. Sikit-sikit. Tak gambar. Macam tadi tak gambar. Tu ni. Ni. Dia tengah tu nampak? Bentuk tu. Kata? Dah terbalik. Dah terbalik ni. Okey. Dan ada pun daripada kata ahli sunnah, maka sama itu ialah satu kuwah. Bukan jika maka. Ialah satu kekuatan yang dijadikan Allah Ta'ala akan sama itu pada dua telinga ini, pada dua lubang telinga. Itu ahli sunnah kita pengertian sama. Dan basar itu ialah satu kuwah, satu kekuatan yang dijadikan oleh Allah Ta'ala akan basar itu pada dua mata. Pada dua anak mata tu lah. Tu. Apa dia tahu? Baik. Ini dah bahas lah. Mana afdal tak afdal. Semua makhluk tengok. Dan sama itu afdal daripada basar. Kata sama tu, ini bukan nisbah Tuhan, nisbah makhluk ni Nisbah Tuhan dia tak ada lebih, tak ada kurang. Nisbah makhluk dia. Ulama bahas. Dia kata, apa tu? Macam 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 Cina punya lah. Dan sama itu afdal daripada basar. Kata afdal daripada basar tu pada hak yang baharu ini. Ini nisbah pada makhluk ini. Kalau nisbah pada makhluk, sama tu lebih afdal lagi. Sebab apa dia tengok saya? Kata lebih afdal tu atas kaul yang sahih, di atas pendapat yang sahih. Ya Allah. Banyak. Atas pendapat yang sahih. Dan kata qil, kata sebagian ulama, tapi ini bukan kaul, dia bukan kaul sahih. Dia panggil muqabil sahih. Bahawa basar itu afdal daripada sama. Jadi kalau kita sebut ini batu basar itu lebih afdal daripada sama, mana orang yang nampak tu lebih afdal daripada orang yang tu, orang tuli, orang pekak. Ini kata qil. Tapi yang pendapat yang muktamadnya, orang yang mendengar itu lebih afdal daripada orang yang melihat. Maksudnya kalau dia mendengar, maksudnya dia tak dapat melihat. Maksudnya dia tu orang tuli.
maka tuli itu lebih afdal daripada orang buta. Baik. Ini bila sebut sama apa? Dia ada sifat apa? Pendengar. Maka bila ada sifat pendengar, dia boleh melihat ke tak? Dia tak boleh melihat. Maka dia mendengar tu lebih afdal daripada orang yang melihat. Walaupun orang melihat tu dia peka. Tapi walaupun dia nampak, kalau kita nampak, kalau kita fikir dengan akal, lebih baik lagi bagus dan nampak kan? Sebenarnya tak. Tengok sahaja apa kelebihan dia. Sebab apa tu? Kenapa ada sebagian ulama kata bahasa tu lebih afdal daripada sama? Kerana bahawasanya mendapat dengan dia dengan bahasa itu akan segala ajsam dan segala warna dan segala kelakuan. Mendapat akan segala jisim-jisim. Dan segala warna. Jadi segala jisim ni apa? Jadi kalau kita melihat, kalau orang tu melihat, dia akan nampak benda-benda jisim ni. Dia nampak warna dan segala kelakuan. Tapi tengok. Bersalahan sama. Bersalahan dengan sifat sama pendengar kita ni. Sebab apa? Maka bahawasanya tersimpan atas suara jua. Jadi tersimpan di atas mendapatkan suara sahaja. Tambah sikit. Tersimpan di atas suara, jadi tersimpan terbatas. Tersimpan dan terbatas. Terbatas di atas mendapatkan suara jua. Hanyalah, apa hanyalah? Jadi tidak mendapatkan segala jisim, segala warna dan segala kelakuan. Pendapat tu dia kata gitu. Baik, ni kata ditolak ni. Dan ditolak dia akan kata kill. Ditolak pendapat ni. Kalau kita fikir ngakak pendapat betul juga, tapi ditolak. Sebab apa dia tolak? Dengan bahawa kebanyakan tempat ta'aluk basar itu segala faedah dunia. Satu faedah dunia. Nampak orang ni semua faedah dunia. Nampak warna ini semua faedah dunia, bukan akhirat. Lama bahas lagi tu. Kalau kata kalau kita buat terkecil kat luar, dia kata mana baik kalau orang mendengar saja, dia tak boleh tengok, dia buta. Dengan orang tu dia boleh melihat tapi dia peka. Mesti orang kata mestilah mesti orang tu nak kata aku nak jadi orang yang dia kata dia masih nak melihat. Tapi itu sebenarnya ulama tolak. Sebab apa? Itu semua bahasa dunia, faedah dunia bukan faedah akhirat. Kita tanya tu. Sebab apa dia ada lagi ni? Dia ulama faham, ulama dia fikir tu betul lah, tengok dasar saja dia. Tengok dia kata, kebanyakan tempat ta'aluk, kebanyakan, bukan semua, kebanyakan. Kita tak nafikan, kita tengok Quran, betul tak? Betul. Tak salah. Tapi dia kata kebanyakannya itu ta'aluk bersangkut paut. Bersangkut pautnya basar itu segala faedah dunia. Apa tu kata kebanyakan, bukan semua. Tiada ditanggung atasnya. Atas bahasa tu, adakah tiada engkau lihat bahawa orang yang duduk yang tuli. Kau boleh tengok tak, ada tak orang tak nampak ke orang yang tuli tu boleh duduk dah. Boleh duduk, sama orang melihat boleh duduk. Tu. Maka duduk ia, orang yang tuli itu seolah-olah seperti batu yang tercampak. Kalau orang duduk, orang tuli dia duduk itu. Macam batu tercampak dia kan ada rasa apa. Dia tak nampak apa. Kita duduk ni, kalau duduk orang buka, orang ada batu ni, duduk kat saja gitu. Cuba tengok orang pekak kalau orang buta kan. Ada macam tu? Tak ada. Sebab dia tak nampak. Duduk sama duduk kan. Itu kata dia umpama seperti tercampak dengan batu. Batu apa? Senyap. Ada batu pusing-pusing ada?
Tak ada. Tak ada perbandingan tu, nampak tak? Ulama dia ajar kita gitu Dia suruh kita mikir Allah Akbar, tengok. Hebat yang ulama. Tengok lagi. Dan ada pun orang yang buta. Maka sehingga sempurna faham dan ilmu zauqi. Dia boleh dengar dia kan. Tapi dia tu sehabis-habis faham, sempurna faham dan ilmu zauqi, ilmu yang dimaksudkan pada hati, perasaan, rasa. Cuba tengok orang apa? Orang buta tengok apa Johan Tilawah. Bukan tahun ni, tahun lepasnya. Yang Kelantan tu kan. Kau ya kan? Dia menang tu nak Akal Hussein menang kan? Dia satu tak kan? Tengok dia zauqi, tengok hati dia cerah. Lepas tu orang apa korang ya. Lepas tu orang buta ni kalau apa korang cepat. Sebab boleh nampak Allah Akbar. Lepas tu orang jadi imam. Disebut dalam kitab pada masalah jemaah. Orang jadi imam, orang yang buta dengan orang yang boleh melihat. Mana lebih afdal? Dia kata kedua-dua berafdal, sama. Bukan kata orang tak buta tak afdal, orang tak buta tak afdal. Tak. Sama ranking dia. Sama-sama ranking. Kata sebagai ulama, orang yang buta itu lebih khusyuk daripada sembahyang dia tu kerana dia tidak memandang kepada satu benda. Adapun orang yang tak buta, itu pun lebih afdal juga, tetapi dia dapat menjaga daripada jatuh najis kepada bajunya, pakaian dia. Dia jaga itu. Dua-dua afdal. Kalau esok kata mana afdal dia? Dua-dua ada kelebihan. Kalau orang buta dia tak nampak najis dia tu. Bukan dia nak hina dia, tidak. Tetapi dia terlebih khusyuk. Khusyuk tu lebih pada dia. Orang yang tak buta ni, kadang-kadang dia khusyuk Quran tetapi dia dapat menjaga perkara najis tu ada pada dia. Dia dapat jaga. Itu kelebihan. Atau kalau orang nak jadi imam tu jangan kita tahu orang buta, orang celik ni lebih afdal. Tak. Sama-sama afdal. Dan sama-sama ada kelebihan. Tengok ni. Lepas tu kata, orang yang buta ni, maka sehingga sempurna faham. Kefahaman itu betul-betul faham. Dan ilmu zauqi, ilmu yang dibahasa pada hati, rasa hati. Dia boleh rasa. Perasaan zauqi, zauq. Malam yazuk lam yadri. Barang siapa yang tak rasa, maka dia tak tahu. Kata ulama tasawuf. Malam yazuk lam yadri. Siapa-siapa yang tak rasa, dia tak tahu. Yalah. Contoh kita pernah kerja syarikat tu. Orang kata apa ni? Kau tak tahu, kau tak rasa, kau tak tahu lah. Dia tak tahu, dia tak rasa, dia tak tahu. Cuba dia kena cuba dia duduk tempat kita. Dia rasa, baru dia tahu. Tu baik. Habis. Dan pada kata mereka itu ulama. Ta'aluk keduanya. Kita habis dah. Sifat makhluk tu dah habis dah. Sifat samak basar. Dan pada kata mereka itu ulama. Ta'aluk keduanya samak dan basar tu dengan tiap-tiap yang mawujud, dengan tiap-tiap perkara yang ada. Baik, apa maksud kata sifat samak basar dia bertakluk dengan perkara yang ada? Apa maksud dia? Ni dia nak urang. Itu tu isyarat kepada segala ta'aluk keduanya. Samak dan basar itu yang tiga. Dia ada tiga ta'aluk. Ingat, samak basar dia ada tiga dia ada tiga fungsi, ada tiga ta'aluk. Pertama, tanjizi qadim. Dan iaitu tanjizi qadim. Ta'aluk keduanya, kedua samak dan basar itu pada azali. Sejak azali lagi. Minta maaf, Haji Azali tak hadir. Tak, dia telefon saya nanti. Ustaz tak datang ni. Pagi tadi dia datang. Kata ni ada kerja sikit pergi pejabat tanah.
kat jalan geni. Kata tak apa, tak apa. Kata tak apalah, ni Azali. Mungkin nama Azali tak ada sebut kali ni kot. Kata ada ke Azali. Iaitu ta'aluk keduanya sama bahasa tu pada azali lagi, sejak azali lagi. Sebelum Allah Ta'ala menjadikan apa-apa makhluk tu, Tuhan sifat sama bahasa tu berfungsi lah pada azali. Berfungsi apa? Dengan zat Allah Ta'ala dan dengan sifatnya. Jadi Allah Ta'ala sifat sama dan sifat basar, Allah Ta'ala mendengar dan melihat pada zat dia dan melihat mendengar pada sifat dia. Sifat apa di sini? Bila sebut sifat apa? Sifat ma'ani saja. Sifat sabdiyah boleh tengok, boleh melihat ke? Boleh melihat ke? Tak boleh, sebab apa? Bukan benda ada. Hanya boleh tengok, boleh melihat, boleh mendengar tu hanya pada benda yang wujudi saja, iaitu sifat ma'ani saja. Bukan tu, habis Tuhan tak tengok sifat kidam. Nak tengok macam mana sifat kidam tu benda erti je. Sedia tu kan ada. Nampak, jawab balik. Banyak orang tak tahu, kata, oh ni, kalau salah faham ni, habis dia kata, melihat dan mendengar Allah Ta'ala tu pada azali, melihat dan mendengar dengan zat Allah Ta'ala dan dengan sifat dia. Sifat apa situ? Sifat dia. Sifatnya ini sifat ma'ani. Kan tulis situ tu. Sifat lain tak ada. Sifat nafsiyah. Wujud. Erti je. Sifat salbiyah. Kita faham ni kidam, bakok apa semua. Bukan kita nampak bakok tu, diri bakok tak ada. Macam ni saya kata. Saya sedang sedia ni. Nampak sedia. Nampak kau orang ke nampak sedia? Nampak orang. Tapi faham sedia. Faham tu kita panggil apa? Wujudi ke? Amrul itibari ke? Banyak kali sekolah. Amrul itibari kan dah habis dah menjadi sifat sabiah. Dia panggil amrul itibari. Amrul itibari itu. Sedia, kekal, satu. Semua kita reti tu. Bukan nampak satu. Baik. Dan kedua, ta'aluk suluhi qadim. Ta'aluk suluhi. Apa suluhi? Dan iaitu patut. Apa patut? Boleh. Patut dan padan kalau kita lain kan. Patut dan padan ataupun boleh ta'aluk keduanya sama dan maksud itu bagi maujud yang jaiz, bagi perkara yang ada bagi makhluk tu jaiz. Harus. Jadi Tuhan tu boleh nak melihat, nak mendengar. Bagi benda yang ada tu yang harus. Bila tu? Dahulu daripada wujudnya. Ini sebelum daripada adanya ada maujud yang jaiz itu. Baik, kita ni ada tak dulu lagi? Ada tak setiap kali? Tak ada. Tapi Tuhan boleh nak melihat, boleh nak mendengar kalau ada. Atau panggil suluhi qadim. Patut, boleh. Tapi tak tengok lagi sebab benda tak ada lagi. Persediaan tu sudah ada dah. Macam kita lah. Kita nak menulis, kita pandai menulis. Kita nak bagi tahu dulu lah. Kita ni boleh menulis tapi tak menulis. Dia panggil apa tu? Dulu dia panggil apa dulu? Bil fi'li ke bil quwwah? Apa ho? Ho. Bil fi'li ke bil quwwah? Tak ingat? Ada tulis tak dulu? Ada. Dia panggil sifat bil fi'li, sifat bil quwwah. Kalau kita tu menulis sekarang, dia tulis ni. Bil fi'li. Kalau ada kemampuan untuk menulis tapi tak nulis lagi, kita panggil bil quwwah. Apa dia panggil apa? Dulu habis nama dia sebut. Bukan bahasa Arab apa?
Bil fi'li saja ke? Depan dia apa? Apa depan dia? Anda tulis. Bukan lama sangat pun. Mana terselak je ni. Muka surat 20 26 tak kita. Dia masalah sifat irodat dulu. Ada tulis, ada. Ada. Tak ada tulis. Itulah matana apa yang saya tangkap tu sudah tulis. Apa yang saya tak kena tahu je. Bukan saya nangis seperti apa yang saya kata tulis. Cuba buat lah. Tak ada. Tak jumpa tak Allah tu. Apa yang dia tulis tak jumpa. Ini satu kepelingan. Dia panggil 10 perkara yang ajaib. Tambah satu lagi. Tambah 11. 10 perkara ajaib dalam dunia tu dah. Tambah satu lagi apa? Satu lagi apa yang ditulis dia tak jumpa. Ya. Okey, tak puas kan. Cuba. Bil fi'li bil quwwah ada tak? Apa yang cuba baca tak apa. Bil fi'li ni benda sungguh. Allah tahu sejak azali. Bil quwwah padan boleh. Tapi apa tu? Padan boleh aja. Nanti kata bil apa sekali? Bila sulul qadim ni dia masuk bil apa ni? Padan patut ni. Bil quwwah dah. Bukan bil fi'li. Boleh. Tu bukan bil quwwah ni. Namanya bil quwwah. Padan patut boleh. Dia panggil bil quwwah. Dia panggil takluk bil quwwah. Ini benda satu benda yang mendalami kita saya cerita tadi tu bil fi'li ni benda yang dalam lah. Tapi baguslah tahu tu. Kita bukan untuk Tuhan, untuk kita boleh tahu. Macam itulah. Saya pandai main bola, tapi tak main bola, tapi ada kepandaian tu. Kebolehan, kebakat apa? Talent tu ada. Kita panggil talent ni dia panggil apa? Bil quwwah, talent. Kalau bil fi'li tu kita main sungguh, kita main lah. Kita panggil bil fi'li, dia panggil apa tu? Senang main tu apa kita panggil bahasa Inggeris? Tadi talent. Present time tak tahu. Jauh sangat tu. Sedang berlaku. Benda berlaku tu panggil apa? Bila perkara berlaku tu dia panggil bil fi'li tu. Kita panggil apa? Putih panggil apa? Dia sedang berlangsung macam okey sekarang. Contoh saya tengah menulis. Duduk menulis ni. Action. Betul tak? Tak Ina. Kena tanya orang ngaji luar negeri. Present now. Tak tahu lah saya tahu ilmu bahasa Arab bil fi'li dia panggil. Benda sekarang kita dah buat ni. Tu. Kita pandai masak, tapi kita tak masak. Present continuous tense. Kata ada Rona, ada tak faham ada. Ngaji luar negara tak apa. Jadi maksudnya macam kita ni semua ni, kita pandai masak. Kita boleh masak, tapi kita tak masak pun. Apabila kita sedang masak, dipanggil bil fi'li. Tapi duduk saja tu, kau boleh masak tak? Kalau tu orang tahu bil quwwah. Lepas tu dia pun pada masalah. Kekuatan. Bukan kekuatan. Itu istilah. Kalau ikut dalam bahasa Arab, kita tengok kamus bil quwwah tu mana kekuatan. Tapi kita ambil keupayaan kebolehan. Habis. Talent. Baik, tengok. Ni. Jadi bila takluk suluhi ni dia takluk panggil apa? Takluk bil quwwah. Kan padan patut kan? Ngantuk Raji sabar je. Sikit lagi Nguap Allah. Ni ajar tadi tak ada seorang satu wakil pun tak ada seorang. Okey, baik. Tengok lagi. Dan ketiga, ta'aluk tanjizi hadis. Tanya hari ni. Hari kata bil fi'li ni. Bom berlaku kan? Berlaku. Sedang berlaku. Dan iaitu ta'aluk keduanya sama dan maksud itu akan sebagai ta'aluk tanjizi. Tanjizi tadi suluhi. Pelaksanaan tu lah.
dengan maujud yang tersebut itu. Apa maujud tersebut itu? Jadi maujud yang jaiz benar. Perkara yang ada yang harus. Kemudian maujud yang jaiz tadi. Itu yang tersebut itu. Tanjiz itu bila? Kemudian daripada wujudnya, selepas daripada adanya ada maujud tadi yang jaiz tu. Apa? Makhluk ni lah. Bila kita dah ada sekarang, Tuhan mendengar tak? Sentiasa mendengar kan? Duk dengar ni. Tuhan sentiasa mendengar, Tuhan sentiasa apa? Melihat. Maka dia panggil takluk apa tu? Bil kuwah, bil fi'li. Dekat berlangsung kan? Ada pun suluhi tadi, boleh Tuhan nak mendengar kan? Itu dipanggil bil kuwah. Dah bertukar lah. Tukar lah. Bertukar takir dia panggil. Kalau tadi bertukar takir dia panggil. Tahu. Dia tak ada payah pun istilah tu sebenarnya. Dulu waktu saya nak faham bil fi'li bil quwah ni saya tak faham. Cuma saya tak faham dia tu. Bahkan macam kita tanya guru kan. Bil fi'li bil quwah. Apa dia bil fi'li bil quwah? Tak ada contoh pun. Lepas tu saya 2-3 bulan tu perak dia. Tanya kawan dia pun tak faham. Betul. Bahkan masa lama juga. Lepas tu, tapi Tok Guru dia bagi contoh je. Contoh ni, tadi nak terjemah tu saya sendiri yang kena terjemah. Bila saya ngajar orang-orang nak beri saya kalau kat pondok tu, dia boleh tahu start, sebab kita dah tahu dah. Tapi kita nak dapat tu susah juga. Bukan on the spot. Bukan satu hari dah. Saya dengar tu bil fi'li bil quwah apalah, bil fi'li ni dia jumpa pula dah. Bila jumpa bil quwah dia serabut pula tak dia. Betul? Apa dia ni okey lah saya bagi kefahaman tak apa berbulan-bulan sekali saya bagi tu tulis je. Itu pun tak tahu mana tulis dah hilang dah. Tak jumpa pula tu. Untunglah untung. Ya. Dia panggil takluk inkishaf tu dia panggil takluk yang umum, ini takluk yang khusus. Dia bawa inkishaf lepas tu dia umum, dia khusus. Dia khusus takluk suluh qadi, tanjiz qadi, tanjiz hadis. Inkishaf tu dia panggil general. Tapi kalau kita terperincikan detail kan, dia bagi 3 inkishaf tu. Ada suluh qadi tanjiz hadis, tanjiz qadi. Tu kalau kita nak kaitkan dengan 2 tadi. Dia duduk takluk panggil takluk tu. Tapi tu takluk general kita kata, bila takluk kata sifat samak basar, kita kata, takluk inkishaf. Nyata dengan sifat samak, mendengar. Nyata dengan sifat basar, melihat. Tapi itu pada umum. Tapi kalau pada khususnya, dia bagi pada 3. Suluh qadim, tanjiz qadim, tanjiz hadis. Faham kan? Itu kaitannya, hubung kait. Baik. Ya. Tanjiz ni mana? Okey, saya ulang balik. Nombor 3. Dan ketiga ta'alluq tanjiz hadis. Apa dia tanjiz hadis? Dan iaitu tanjiz hadis tu ta'alluq keduanya, berfungsi keduanya samak dan basar tu berfungsi akan sebagai ta'alluq tanjizi. Yang ni ta'alluq tanjizi, ta'alluq mengadakan, melaksanakan. Boleh sebab tanjizi tu. Kalau suluhi kita lihat padan, patut, boleh. Ni tanjizi ni nak melaksanakan, nak mengadakan, nak bagi berlaku benda tu. Nampak tak? Tanjiz itu dengan maujud, dengan benda yang ada, yang tersebut itu. Apa yang tersebut itu? Iaitu maujud yang jaiz tadi. Maujud yang jaiz apa? Benda yang ada yang harus. Apa dia? Makhluk lah. Tapi, tengok. Tuhan laksanakan tanjiz tadi itu kemudian daripada wujudnya. Jadi selepas daripada adanya. Ada apa? Ada maujud yang jaiz itulah. Adanya ada makhluk lah kalau bahasa mudah. Lepas ada makhluk, sifat samak basar tu dia berfungsi. Sifat samak mendengar makhluk bercakap, kita bercakap sekali. Sentiasa dengar. Lepas tu kalau melihat,
Untuk melihat sekarang lah. Tuhan untuk melihat sekarang. Apa? Sebab makhluk sudah ada dah. Kalau makhluk tak ada lagi, dia panggil padan apa? Patut boleh dia panggil suluhi. Dia panggil takluk bil quwwah. Habis. Ketahui olehmu bahawa difaham daripada kata musannif yang ta'aluk keduanya sama dan basar tu dengan sekalian mawjudat. Apa maksud kata ta'aluk dengan sekalian mawjudat tu? Dia nak hurai lah. Benda mawjud tu apa dia? Dia nak hurai. Bahawasanya, ini akan bahawasanya sama Allah Ta'ala itu, jadi sifat sama, sifat pendengar. Sifat sama Allah Ta'ala itu ta'aluk, ia sifat sama dengan sekalian mawjud, dengan sekalian perkara yang ada. Baik. Kemudian dia nak generalkan. Apa maksud kata perkara yang ada tu? Dia nak khususkan balik. Sama ada mawjud itu qadim. Sama ada benda yang ada itu qadim. Seperti zatnya Ta'ala dan sifatnya Allah Ta'ala yang wujudiyah. Bila sebut kata sifat yang wujudiyah, kena pada sifat apa? Ma'ani. Kena ingat tu. Sifat salbiah bukan sifat yang wujudi. Sifat nafsiyah bukan sifat yang wujudi. Sifat maknawiyah bukan sifat yang wujudi. Bila sebut kata sifat yang wujudiyah, ma'ani, itu mindset kita. Ingat tu. Yang mana faham? Ingat. Benda wujudi ni, sifat Allah Ta'ala kata benda wujudi apa? Sifat ma'ani. Sebab tu, dia bagi contoh seperti tu. Dia panggil seperti tu, dia dah tak ada lagi dah. Seperti tu menghabisi dua ni saja. Dia tak ada contoh lain dah. Dua ni contoh. Kalau orang belajar bahasa Arab, dia panggil seperti tu, dia panggil kaf istiqsaiyah. Bukan kaf tamsiliyah, bukan seperti itu nak bagi contoh semata-mata. Contoh tu hanya dua tu saja. Bila sebut kata satu benda yang ada yang qadim, dua perkara je dalam mindset kita. Zat Allah dan sifat makna Allah, dua tu je. Tapi kata Nabi sifat sahaja bukan qadim kan? Qadim tapi dia bukan benda wujudi sahaja. Tu. Baik. Satu. Ataupun yang baru, ataupun sifat yang baru. Apa dia? Seperti zat dan sifat sekalian makhluk. Tapi sifat sekalian makhluk pun dan sama ada, sama sikit, dan sama ada yang mawjud itu suara atau tiada. Apa maksud tiada? Tulis. Atau lainnya. Tak kira suara ke ataupun lainnya. Atau lainnya, lain apa? Lain suara apa? Warna tu depan ada. Dan sama ada warna atau tiada ni, atau lainnya dari warna. Nah, tengok. Adik payah, bukan payah ni. Mungkin tak pernah dengar kot kalau biasa baca saya. Sifat sama basar Allah, sifat sama basar makhluk ni, Allah Ta'ala lah. Sifat sama basar Allah Ta'ala itu, dia bertakluk dengan perkara yang baharu itu. Dapat lagi bertakluk dengan apa? Kepada sifat sekalian makhluk itu, sama ada benda yang mawjud itu suara ataupun lain daripada suara. Baik, suara Sifat sama Allah Ta'ala, dia mendengar dengan suara. Okey. Sifat sama Allah Ta'ala mendengar. Sifat basar Allah Ta'ala, nyata bagi sifat tu melihat dengan benda suara. Boleh dengar suara, boleh mendengar, melihat ke? Allah boleh dah? Boleh sebab apa? Sebab apa? Suara tu boleh. Sebab benda tu benda wujud dia. Kita, habis tu kenapa kita ni pada adat Tuhan beri pada kita ni mendengar dengan suara. Nak melihat suara tak boleh. Apa kita kata Tuhan tu melihat. Lepas tu kita kata sama bahasa Allah Ta'ala, dia melihat dan mendengar dengan pada sifat makhluk, sama ada benda tu suara. Jadi suara yang boleh tengok tak?
Bolehlah melihat sifat-sifat Tuhan. Melihat Tuhan tu bukan macam kita. Kita melihat dengan benda ada. Dengan benda yang ada pun benda tu kita tak boleh nak lihat. Ini pelik sikit ni. Jadi kalau tak belajar, kata, apa pula? Dia tak kata, pelik ni. Tak. Itu tak pelik. Sebab apa? Sebab benda tu benda wujudi. Kita ni malam benda wujudi, tapi Tuhan memperlakukan adat pada kita mendengar dengan suara. Melihat dengan benda yang ada je. Adapun kita nak melihat benda suara, tak boleh. Allah Ta'ala nak melihat benda suara sebab benda tu benda yang wujudi, boleh dapat dengan panca indera. Maka kata, nyata sifat sama itu mendengar dengan suara. Nyata dengan sifat bahasa itu melihat dengan suara. Suara macam mana? Itu kita serah pada Allah Ta'ala. Kaifiat kita tak tahu macam mana. Diri hakikat kita tidak mengetahui. Nampak tak? Lihat sikit ni, tengok. Dan sama ada warna. Baik. Melihat dan mendengar Allah Ta'ala akan perkara warna. Baik, melihat tu kita maklumlah nampak warna biru kuning kan. Kita nak mendengar warna boleh ke tak? Kita makhluk ni boleh tak? Tak boleh. Tuhan nak mendengar warna boleh ke tak? Boleh, sebab apa dia kena wujudi. Tapi jangan cerita dekat orang tak biasa belajar. Tapi mestilah mendengar tu benda ada suara. Melihat mesti ada benda, takkan warna nak mendengar. Dia kata kita sesat pula lah. Tadi ni. Sebab tu kena perhatian ni. Mendengar Allah Ta'ala nyata bagi dia tu yang. Ingat, inkisar. Nampak tak? Inkisar apa? Nyata bagi Allah Ta'ala mendengar dengan perkara yang ada. Baik, hijau tu ada ke tak ada? Ada. Mendengar tu di atas jalan nyata bagi dengan sifat pendengar dia. Sebab benda tu ada. Macam mana nak dengar Ustaz? Itu Tuhan memperlakukan adat pada kita mendengar dengan suara. Selain suara dan bunyi, kita tak boleh dengar. Itu bagi kita makhluk. Takkan Tuhan sama dengan kita, dia menjadikan kita. Nampak tak? Ini banyak orang keliru ni. Kalau orang tak urang benda ni tak faham. Lepas saya tekan benda ni berapa, takut peliknya, dia tak pelik. Sebab benda tu wujud kita dah pegang kaedah tadi. Dia berfungsi dengan perkara yang ada. Perkara yang ada tu benda yang wujudi tu. Bila kita tahu benda wujudi, kita maklum dah. Panca indera yang 5 tu. Tu. Nampak lagi tak? Nampak lagi Mama? Boleh? Boleh tapi pada sini. Ngayun. Boleh. Ngayun. Tapi kata boleh? Sini boleh. Tapi ni boleh. Lepas tu ngayun. Ada apa-apa keluar. Okey, baik. Payah juga boleh sekali-sekali dengar. Tak apa, kita dah biasa dengar. Okey je, ajar. Kadang orang boleh detect dengan cara lain lah. Maksudnya dia boleh nak itu kan boleh dengar kan, sebab kita tak boleh dengar. Kalau ikutkan macam di Kerawada, tak dapat tapi dia boleh detect dengan sound, dengan cahaya, dengan kepanasan. Kepanasan tu ada suara kan, ada bunyi kan. Pada kita kalau tak dapat, mungkin sign tu dia kaji gitu. Lepas tu kita kata Tuhan, betul lah cara nak kaji. Bukan semua kita ni Allah Ta'ala memperlakukan adat pada kita. Bila kata ada bunyi suara, kita dengar. Kita nak melihat bunyi, mana boleh. Sebab Tuhan melakukan adat pada kita ni, nak melihat ni mesti benda yang ada. Ada pun benda suara kita tak boleh tengok. Nak boleh dengar tak boleh. Tapi Tuhan dia benda wujudi. Dia melihat, asal kata benda tu ada, dia melihat dan mendengar. Tak kira lah ada apa-apa benda pun. Benda tu ada tak? Benda tu ada nampak dengan mata ke? Walaupun nampak mata, tapi Tuhan mendengar. Benda tu, hijau tu nak mendengar macam mana kalau kita fikir balik. Itu kuasa Tuhan. Maksudnya apa? Itu kita serah tu layak bagi Allah Ta'ala. Cuma kita faham kata, mendengar Allah Ta'ala nyata bagi dengan sifat sama dia. Asal kata benda tu ada, tak kira warna ke suara ke, dia dah dengar.
Nampak lagi tak? Baik. Okey. Sebab tu kata atau lainnya kan. Okey, insya-Allah cukup faham. Atau lainnya tu tengok. Ni tengok bergerak. Bergerak. Tuhan melihat tak bergerak? Melihat bergerak. Tuhan melihat bergerak. Kalau betul dia jawab balik nanti motor jawab balik. Kalau tak melihat Tuhan buta kan? Oh, dia jawab gitu pula. Tak apa, saya tahu dah jawapan tu, tak usah cerita dengan saya dah. Saya tanya tekan kepada anak. Tuhan melihat tak bergerak? Tadi kata ya tadi. Mula-mula. Okey. Tuhan melihat tak bergerak? Saya tak dekat tangan bergerak. Tak kot. Ada kot lagi tu. Itu bukan tak pasti lagi tu. Tak sure. Melihat gerak. Oh, nampak. Lama belajar dengan saya. Allah. Ini hasilan dia. Sebab apa tak melihat? Tak melihat. Tak wujud. Habis Tuhan buta. Okey. Habis tak apa. Habis macam mana Tuhan tahu gerak? Siap tu. Soalan sepumahan. Dia kena ingat. Dia kena jawab ini. Bergerak, jatuh, panjang, pendek, itu semua ambil tibari kita kira akal je. Betul tak? Baik. Habis tu Tuhan nampak tak bergerak? Kita jawab dia, Tuhan tak nampak. Sebab apa tak lain? Habis tu Tuhan buta lah. Sebab bergerak itu benda yang bekerja kita reti berakal. Kita disebab makhluk reti dengan akal. Disebab Tuhan mengetahui dengan sifat ilmu dia. Tuhan tahu bergerak. Dan Tuhan nampak tangan tapi bukan kita faham pun kita. Tuhan mengetahui kita bergerak tangan itu. Mengetahui itu dengan sifat ilmu. Sebab diri bergerak itu bukan benda yang wujudi. Ni jangan was-was Apa ustaz betul ni pelik apa ni. Tapi jangan cerita kat orang luar lah, orang tak biasa dengar jangan. Kata nak tanya ni, jatuh tu Tuhan nampak ke tak? Dia cakap itu jatuh. Mestilah nampak, kalau jatuh tu nampak. Kalau jatuh nampak, tolong tengok mana jatuhnya. Jatuh tu nisbah makhluk kita reti dengan akal. Kita makhluk ni. Nisbah Tuhan dia mengetahui dengan sifat ilmu dia. Kita nak tahu kata jatuh tu kita faham dengan akal kita. Tuhan bagi akal kita apa? Ni bukan sains tapi tidak macam tu juga sebenarnya. Tuhan mengetahui kata jatuh. Benda tu Tuhan nampak ke tak? Benda tak nampak. Benda jatuh tu nampak lah benda tu. Jatuh tu, diri jatuh tu tak nampak sebab bukan benda yang wujudi. Cuma Tuhan mengetahui. Itu jawabnya. Tapi ni jangan cerita dengan orang tak biasa tadi, jangan Dan jangan cerita dengan setengah-setengah ustaz pun jangan. Nanti lama kata, tu ustaz ni sesat ni. Kalau ustaz yang bukan bidang tauhid tu jangan tanya sebab takut jadikan kesilapan. Jangan buat borak-borak biasa dengan ustaz-ustaz lain tak biasa. Kalau macam cerita macam ustaz Dim nanti Babedin, Babel Iskaf tu tak apa. Diorang memang kalau terkata saya kata ada akan cakap ni. Ada bidang dia. Saya pun memang kita minat macam ni. Walaupun bidang saya pun bidang hadis tu, tapi memang saya memang mencemburi dalam bidang ni pekat bodoh. Memang kalau belajar dulu kita bidang hadis. Mustalah hadis. Kita memang minat hadis dan tafsir. Tapi cumanya kalau dah belajar kat bodoh kita memang tengok ilmu ni macam pelik kita minat. Itu lain. Memang kalau sijil bab yang utama ni masih tak ada. Kalau Quran Sunnah memang ada, sijil tu ada. Baik habis. Atau kena faham Jadi di situ jatuh, panjang, pendek, bulat, semua tu bukan benda yang wujudi. Baik. Kalau kita tanya, sifat samak dan basar bertakluk tak kepada perkara seperti panjang, pendek, bulat? Bertakluk ke tidak? Tidaklah jawapannya. Sebab apa? Sebab dia bertakluk pada benda yang wujud, benda yang mewujud saja. Sebab dah tadi dah jawab, kali kedua dia betul lah. Tapi minggu depan tanya balik, tak ambil mana dah. Haruslah. Okay. Habis. Nampak lagi Ya.
Ini orang nanti seorang pun tak mahu tanya. Dia Haji Azli tak ada, habis semua. Dia punya chief tak ada, habis. Chief dia tak ada. Okey, baik. Lepas tu dia kata sama ada suara ataupun tiada. Jadi lain daripada suara. Dan sama ada warna, ada di mana dia kan, ataupun tiada, ini lain daripada warna. Maka sekalian itu dinamakan dia maujud. Apa maujud? Perkara yang ada. Yakni dita'alluq oleh sama dengan sekalian itu. Yakni dita'alluq oleh sama dengan sekalian itu. Apa dia sekalian itu? Dengan perkara yang ada. Itu sekalian itu. Inilah kata dita'alluq sifat sama dengan sekalian itu tu. Kaul yang muktamad. Pendapat yang muktamad ni. Jadi pendapat yang muktamad, Tuhan mendengar. Walaupun kata warna biru, warna hijau, Tuhan mendengar, kata nyata bagi sifat sama tu dapat mendengar. Tu jawapannya. Ni tak ni pendapat muktamad. Kalau ada orang kata tak betul ni, ni pendapat muktamad ni, pendapat sebut. Iaitu pendapat yang muktamad ni, kaul yang muktamad ni, mazhab imam kita Abul Hasan Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Imam Al-Ash'ari. Kata Imam Al-Ash'ari ni dia dulu zaman dia berhujah dengan orang yang falasifah. Orang falasifah ni orang sains juga. Dia pun patut dia ulama tapi dia pun mesti pandai sains juga sebab dia boleh tahu benda-benda ni. Tengok macam tadi telinga apa semua kan. Dia kan biasa-biasa tu. Dia seiring walaupun kata pandai saja agama tidak, dia sains pun pandai. Patut kata Tuan Saleh, siapa pandai tauhid macam ni, kalau belajar sains, dia jadi mudah. Dia akan jadi mudah belajar sains. Siapa belajar tauhid, macam kita belajar cara detail ni lah. Syarat akan belajar detail ni, insya-Allah kalau orang tu bawa nak belajar sains, insya-Allah senang. Jiri Arab pun dia tahu dah biasa lah. Mudah lah, jadi mudah. Sebab dia tahu benda-benda molekul ni, akan tahu benda-benda ni. Sebab dia tahu benda ni. Nampak ya? Baik, habis itu. Nanti tersambung lagi. Dan kata ini RR saja, bukan kawasan rehat. Ini RR saja. Minggu depan nanti sambung lah. Minggu depan ada minggu depan ada kan? Hari Rabu tak ada. Minggu satu lagi cuti di Bali. Satu lagi saya kamera saya dah letak tarikh sudah cuti lah di Bali. Kalau ada kelas pun tak cancel jugalah. Di Bali itu cuti Okey. Minggu depan insya-Allah ada. Dan kata setengah ulama Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا باركا فيه وعملا مقبولا وسعادة الدارين آمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Kawan kita nak balik kampung. Kalau kau balik Kelantan, nak balik Sopan, Oman. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Okey, kalau kita baca ayat kita sekarang, kita tak baca halal, tapi halal tak ada berikan kesimpulan. Kita